Tokoh Quranik yang dipilih ialah Haji Abdul Malik Karim Amalullah atau lebih dikenali sebagai Hamka. Biodata Hamka dilahirkan di Sumatera Barat di Indonesia pada 17 Februari 1908 dan meninggal dunia pada 24 Julai 1981. Beliau ialah seorang penulis dan ulama yang terkenal di Indonesia dan sekitar Asia Tenggara. Ayahnya ialah Syekh Abdul Karim bin Amalullah yang dikenali sebagai Haji Rasul, merupakan pelopor gerakan Islah Tajdid di Minangkabau, sekalinya di Mekah pada tahun 1906. Untuk pengetahuan, Hamka hanya belajar setakat grade 2, namun ketika beliau berumur 10 tahun, ayahnya membuka tawalib atau sekolah Fardhu Ain di kampung halamannya, di Padang Panjang. Hamka kemudiannya belajar dan menguasai bahasa Arab dan beraktif dakwah sejak beliau berumur 17 tahun. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Yang bermaksud, Al-Quran ini kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah dan manfaatnya, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang yang berakal mengambil iktibar. Surah Sad ayat 29. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَكْفَالُهَا. Maksudnya, maka tidakkah mereka ini menghayati isi Al-Quran, atau hati mereka ini telah terkunci? Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka ini kunci penutup yang menghalangi daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24. Saya akan membentangkan tafsir dan tadabbur untuk surah Sad ayat 29. Okey. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, bukanlah cara mengambil pelajaran dari Al-Quran itu dengan menghafal huruf-hurufnya, tetapi menyanyikan batasan-batasannya sehingga seseorang dari mereka yang tidak mengindahkan batasan-batasannya mengatakan, aku telah membaca seluruh Al-Quran, tetapi pada dirinya tidak ada ajaran Al-Quran yang sandangnya, baik pada akhlaknya ataupun pada amal perbuatannya. Tafsir daripada Ibnu Katsir. Surah Muhammad ayat 24 pula, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran yang dapat membimbing mereka untuk mengetahui perkara yang hak, ataukah sebenarnya pada hati mereka terdapat kuncinya, kerana itu mereka tidak dapat memahami kebenaran. Tafsir daripada Ibnu Katsir. Ayat Al-Quran dengan mahasiswa, Surah As-Sad ayat 29. Sebagai mahasiswa, dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran, bukan sekadar membaca, tetapi menghayati dan memahami maksud ayat-ayat yang terdapat dalam Quran, kerana di dalam Al-Quran terdapat berkat dan kebaikan yang dapat membantu mahasiswa untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar. Surah Muhammad ayat 24. Sekiranya mahasiswa dapat memahami isi di dalam Al-Quran, Allah akan memudahkan kehidupan kita dengan menjauhi segala keburukan dan mendekati diri kita dengan kebaikan, dan hati para mahasiswa akan dipenuhi dengan keyakinan dan keimanan. Maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran, agar apabila melakukan tugasan, diri kita akan menjadi lebih yakin tanpa sebarang keraguan. Dalam surah Sad ayat 29, Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, mengandungi bimbingan yang bermanfaat kepada umat manusia. Bimbingan itu menuntut manusia agar hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Al-Quran juga menjadi pelajaran dalam menempuh tujuan hidup dan menjauhi yang menghalangi pencapaian tujuan hidup. Dalam surah Muhammad ayat 24 pula, kita sebagai umat Islam seharusnya hindar dari menjadi orang yang munafik. Munafik ini ialah perbuatan yang hina dan sangat bahaya kepada umat Islam, kerana sifat ini boleh menyebabkan perpecahan dan kehancuran kepada umat Islam. Sudah menjadi kewajipan umat Islam untuk hindar dengan sifat munafik dan orang-orang munafik serta amal-amalan yang boleh menjerumuskan kita kepada kemunafikan.